Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurfatiha binti Maraja, nombor matrik BA25160879. Hari ini saya akan membincangkan tentang pengenalan pilihan raya. Yang pertama ialah sistem dan proses pilihan raya. Malaysia mengamalkan sistem first past the post di mana calon yang undi terbanyak akan menang dengan mudah. Pilihan raya terbahagi kepada dua, iaitu pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan dalam tempoh 5 tahun, manakala pilihan raya kecil untuk mengisi kekosongan kursi luar jangka. Proses pilihan raya ini dikawal sepenuhnya oleh SPR bagi menjamin ketulusan. Seterusnya kita beralih kepada sejarah dan perjuangan pilihan raya pada tahun 1955. Pilihan raya Persekutuan 1955 merupakan titik tolak kemerdekaan. Ia bermula dengan rundingan Tunku Abdul Rahman di London untuk menuntut mandat rakyat yang lebih besar dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP). Hasilnya sebanyak 52 kursi telah dipertandingkan buat kali pertama. Detik bersejarah ini memuncak pada hari pengundian 20 Julai 1955 selepas tempoh selama 45 hari berkempen. Akhir sekali, perkembangan di Sabah dan juga di Sarawak. Di Borneo, kesedaran politik bermula melalui pilihan raya tempatan. Sarawak memulakan pada tahun 1956 di Kuching dan di Sibu, manakala Sabah mengadakan pilihan pertama pada Disember 1962. Penglibatan tokoh tempatan dan juga penyertaan aktif rakyat di kedua-dua negeri ini telah memperkukuhkan asas demokrasi sebelum pembentukan Malaysia. Kepentingan pilihan raya adalah menjamin kedaulatan rakyat. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat dapat memilih sesiapa sahaja yang layak untuk dijadikan wakil mereka di peringkat parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Kerajaan hanya wakil yang menjalankan kuasa bagi pihak rakyat untuk memastikan hak asasi rakyat tidak diketepikan. Misalnya, rukun negara bukan sahaja teks untuk dihafal, tetapi merupakan ideologi kebangsaan yang bertujuan untuk membina masyarakat yang adil dan demokratik demi kestabilan jangka panjang. Kedaulatan rakyat hanya boleh dikekalkan jika rakyat sendiri mempunyai disiplin dan kesedaran sivik yang tinggi. Oleh itu, kedaulatan rakyat juga dijamin melalui perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi yang mengehadkan kuasa pemerintah supaya mereka tidak bertindak zalim. Seterusnya, kepentingan pilihan raya yang kedua iaitu melindungi kebebasan bersuara, di mana kita tahu Malaysia salah satu negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentakbiran raja. Berfungsikan sebagai platform utama untuk rakyat bagi menyatakan pendapat mereka terhadap kerajaan dan hala tuju negara sebagai tanda kerjasama membangunkan negara yang harmoni dengan campur tangan rakyat. Seterusnya, menjadi platform debat terbuka. Biasanya menggalakkan perdebatan sihat antara calon dan parti yang memerlukan pelindungan terhadap kebebasan bersuara dan media agar pemilih mendapat maklumat yang seimbang. Di sini juga, rakyat akan dengar banyaknya manifesto yang dijanjikan oleh calon kepada rakyat Malaysia sama ada betul atau tidak. Dan yang terakhir, pilihan raya akan bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang, di mana jika rakyat tidak berpuas hati terhadap sesuatu kepimpinan atau dasar mereka, boleh menzahirkan ketidakpuasan tersebut melalui undi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan pilihan raya dalam sistem demokrasi Malaysia. Pilihan raya bukan sekadar proses mengundi, tetapi merupakan asas utama yang memastikan negara kita kekal stabil, aman dan juga demokratik. Pertama, pilihan raya membolehkan rakyat memilih kerajaan yang sah melalui proses demokrasi. Dalam sistem demokrasi berparlimen, kuasa memilih pemimpin diberikan kepada rakyat melalui undi. Kerajaan yang menang memperoleh mandat rakyat untuk mentadbir negara. Hal ini memastikan pemerintahan negara berlandaskan kehendak majoriti rakyat. Kedua, pilihan raya menjamin peralihan kuasa secara aman tanpa konflik, kekerasan ataupun rampasan kuasa. Apabila berlaku pertukaran kerajaan, proses tersebut dilaksanakan mengikut perlembagaan dan juga undang-undang negara. Ini sangat penting untuk mengekalkan keamanan dan juga keselamatan negara.
Ketiga, pilihan raya mengukuhkan kestabilan politik melalui institusi yang tersusun dan berterusan. Institusi seperti SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, memainkan peranan penting dalam menguruskan pilihan raya secara sistematik. Proses yang telus dan adil membantu memastikan keputusan pilihan raya diterima oleh rakyat dan juga parti politik. Contohnya, dalam PRU 14 pada tahun 2018, Malaysia menyaksikan pertukaran kerajaan persekutuan pertama dalam sejarah negara. Peralihan kuasa tersebut berlaku secara aman dan mengikut proses demokrasi. Selain itu, dalam PRU 15 pada tahun 2022, negara menghadapi situasi parlimen tergantung, namun masalah tersebut berjaya diselesaikan melalui rundingan politik dan perkenan yang di-Pertuan Agong. Ini menunjukkan bahawa sistem demokrasi Malaysia mampu menangani cabaran politik dengan cara yang aman dan juga teratur. Seterusnya, pilihan raya memberikan legitimasi kepada kerajaan kerana kerajaan dipilih berdasarkan mandat rakyat. Kerajaan yang mempunyai legitimasi lebih mudah memperoleh kepercayaan dan juga sokongan rakyat dalam melaksanakan dasar serta pembangunan negara. Di samping itu, SPR memastikan proses pilihan raya dijalankan secara telus dan adil. Ketelusan ini penting untuk memulihkan dan mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan negara. Kesimpulannya, pilihan raya memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan demokrasi Malaysia terus kukuh. Ia membolehkan rakyat memilih kerajaan yang sah, menjamin peralihan kuasa secara aman, mengukuhkan kestabilan politik, serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan. Oleh itu, setiap rakyat perlu menghargai dan melibatkan diri dalam proses pilihan raya demi masa depan negara yang lebih stabil dan juga demokratik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazwani Najwa binti Sawangan, nombor matriks BA 25110157. Saya akan membentangkan tentang kepentingan pilihan raya, iaitu memacu kematangan intelektual masyarakat. Pilihan raya bertindak sebagai pemangkin kepada proses pembelajaran sivil secara besar-besaran. Secara tidak langsung, pendedahan kepada isu kompleks seperti pengurusan ekonomi, dasar pendidikan dan kebajikan sosial memaksa setiap individu untuk meningkatkan pemahaman mereka bagaimana kerajaan itu berfungsi. Mereka akan mula berfikir dan menilai setiap parti politik sejauh manakah dasar itu dilaksanakan dan apakah impak sosialnya terhadap negara. Penyaringan maklumat ini amat penting bagi membina masyarakat yang berilmu kerana ia melatih minda masyarakat untuk tidak menerima maklumat secara melulu dan dapat membuat keputusan dengan baik. Pilihan raya yang dapat meningkatkan kematangan intelektual masyarakat melambangkan sebuah bangsa yang telah mencapai kematangan yang kukuh, di mana setiap undi yang telah dilakukan adalah hasil daripada pertimbangan minda yang bebas dan berwawasan. Bahagian saya akan membincangkan dua bentuk utama politik wang yang mencabar integriti pilihan raya kita. Pertama ialah pemberian wang tunai secara langsung kepada pengundi. Aktiviti ini biasanya dikesan semasa tempo kempen atau menjelang hari mengundi. Pemberian ini sering disamarkan secara halus sebagai bantuan atau sagu hati. Tujuannya adalah untuk memanipulasi golongan yang terdesak secara ekonomi supaya mereka menggadaikan hak demokrasi demi habuan ringgit yang sementara. Kedua, pemberian barang material. Selain wang, pengundi turut dipancing dengan barang keperluan seperti beras, minyak masak, malah peralatan elektrik. Walaupun ia kelihatan seperti aktiviti kebajikan, niat sebenarnya adalah untuk menimbulkan rasa terhutang budi agar pengundi menyokong pemberi tersebut. Amalan ini bukan saja tidak adil bagi calon yang kurang dana, malah ia merosakkan persaingan sehat yang sepatutnya berasaskan kewibawaan calon. Kesimpulannya, kedua-dua taktik ini adalah bara yang perlu dibendung demi integriti sistem demokrasi kita. Pengaruh teknologi dan media sosial. Peranan umum, teknologi dan media sosial jadi medium utama dalam politik moden, penyampaian maklumat cepat tetapi ada risiko kepada demokrasi. Cabaran pertama, disinformasi dan berita palsu. Penyebaran pantas di TikTok dan WhatsApp. Pengundi terutama golongan mudah terpengaruh dengan maklumat salah. Ganggu protes membuat keputusan rasional. Cabaran yang kedua ialah echo chamber. Algoritma hanya paparkan pandangan sehaluan, hadkan pemikiran kritis pengundi dan tingkatkan polarisasi masyarakat. Cabaran ketiga, isu etika dan big data. Pengguna data untuk micro-targeting, risiko pelanggaran privasi pengundi, kelebihan kepada parti yang mempunyai sumber kewangan besar, wujud ketidakseimbangan terutama di kawasan pedalaman.
Kesimpulannya, teknologi beri impak besar dalam pilihan raya. Perlu kawalan undang-undang dan literasi digital tinggi, jika tidak boleh jejaskan demokrasi dan perpaduan negara. Seterusnya ialah cabaran meningkatkan peratusan mengundi. Antara cabaran utamanya ialah kurangnya kesedaran dan pendidikan politik dalam kalangan rakyat. Masyarakat tidak diberikan pemahaman yang jelas tentang kepentingan undi serta kesan langsung keputusan pilihan raya terhadap kehidupan seharian mereka di masa akan datang. Isu ini juga ketara dalam kalangan golongan muda. Kebanyakan mereka tidak memahami keperluan mengundi. Hal ini menyebabkan mereka memandang ringan tanggung jawab sebagai pengundi dan menganggap pengundian tidak memberi perubahan yang besar. Selain itu, penyebaran maklumat yang tidak sahih melalui media sosial juga merupakan cabaran dalam meningkatkan peratusan mengundi. Lambakan maklumat yang tidak diketahui asal-usul serta kebenarannya tersebar secara meluas. Tanpa asas pengetahuan politik yang kukuh, mereka sukar membedakan antara fakta dan propaganda, sekaligus menjejaskan minat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Akhir sekali, kegagalan komitmen kerja terhadap penyertaan dalam pilihan raya juga merupakan antara cabaran untuk meningkatkan peratusan mengundi. Ramai pengundi yang bekerja terikat dengan jadual kerja yang tidak fleksibel, terutamanya mereka yang bekerja dalam sektor perkhidmatan dan swasta. Hari pengundian tidak dianggap sebagai cuti wajib oleh sesetengah majikan, dan pengundi yang bekerja jauh dari kawasan asal terpaksa mengambil cuti khas untuk pulang sendiri untuk mengundi, sekaligus menyebabkan kos dan masa yang tinggi. Sebagian pengundi memilih untuk tidak keluar mengundi kerana kekangan kerja dan tempat kerja yang jauh. Kesimpulannya, pilihan raya merupakan asas yang penting dalam sistem demokrasi kerana memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin dalam kerajaan. Di Malaysia, pilihan raya membantu mengekalkan kestabilan politik, menjunjung perlembagaan dan mengamalkan demokrasi berparlimen. Pilihan raya yang bebas dan adil dapat meningkatkan keyakinan rakyat terhadap sistem pemerintahan dalam negara. Rakyat perlulah mengundi secara bijak berdasarkan fakta, integriti calon dan kepentingan negara. Penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bertanggungjawab bagi mengelakkan penyebaran berita palsu. Kesimpulannya, pilihan raya yang telus dan adil mampu melahirkan negara yang aman, demokratik dan stabil.